Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan hasil kerja kumpulan kami yang ditugaskan oleh Sir Muhammad Afiq Syafirin bin Abdul Aziz di bawah Kursus Hubungan Etnik MPU 3113 yang bertajuk Kesan Gejala COVID-19 dalam Pembangunan Hubungan Etnik khususnya di Malaysia dari aspek teknologi. Seterusnya, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri dari 8 orang ahli. Yang pertama, Nur Atirah binti Mat Isa, nombor metrik I193041118, dan yang kedua, Nur Izzati Najwa binti Razwan, nombor metrik I193041120, dan yang ketiga, Nur Hafizatun Nazira binti Muhammad Adnan, nombor metrik I2010448. Dan yang keempat, Nur Azmina binti Azhar, nombor metrik I2010448. Dan yang kelima, Nur Hanisah binti Shahabuddin, nombor metrik I193041110. Dan yang keenam, Nur Aliza binti Muhammad Tarmizi, nombor metrik I2010449. Dan yang ketujuh, Siti Sakirah binti Muhammad Razmi, nombor metrik I2010435. Dan yang terakhir daripada ahli kumpulan kami iaitu Nur Atika binti Nur Hisham, nombor metrik I2010453. Antara kesan-kesan positif dari aspek teknologi adalah yang pertama, meluaskan aktiviti perniagaan melalui media. Yang kedua, kesedaran dan kawalan sosial melalui platform media. Yang ketiga, rangkaian internet dapat memudahkan komunikasi jarak jauh. Dan yang terakhir, penggunaan platform sumber terbuka menerusi teknologi kini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Hafizatun Nazira binti Muhammad Adnan, nombor metrik I2010448. Saya akan menerangkan tentang kesan gejala COVID-19 dalam pembangunan tamadun manusia dari aspek teknologi. Seperti yang kita tahu bahawa media sosial bagaikan cendawan tubuh selepas hujan, terutamanya adanya teknologi maklumat, aplikasi dan gadget dari segi internet. Saya akan menerangkan tentang yang pertama iaitu media masa ini. Dia sebagai platform untuk berniaga. Ia merupakan satu medium kepada ahli perniagaan untuk memperagakan, memperkenalkan dan mempromosikan barang jualan mereka. Selain itu, dapat memperkenalkan produk mereka ni di khalayak ramai dengan lebih mudah dan cepat, dan dapat sambutan dalam kalangan masyarakat melalui media massa. Yang seterusnya, proses jual beli ini dia akan menjadi lebih mudah dan pantas. Hanya menggunakan hujung jari, proses jual beli itu dapat dilakukan. Yang seterusnya, hanya menggunakan komputer ataupun telefon bimbit sahaja. Ia juga membolehkan pihak pengguna memilih pelbagai produk yang ditawarkan oleh peniaga. Yang seterusnya ialah menjimatkan masa dan tenaga. Perniagaan atas talian mampu meluaskan pasaran dengan membuat iklan produk tersebut. Masyarakat senang untuk memilih produk dan barang tanpa perlu keluar rumah. Dan seterusnya, pembelian atas talian ini contohnya seperti Shopee, Lazada, Zalora, Mudah.my dan sebagainya. Dengan kemodenan bidang teknologi telekomunikasi, pelbagai usaha dalam bidang perniagaan dapat berkembang pesat. Ditambah pula dengan inisiatif daripada pihak kerajaan dengan menjadikan peruntukan yang besar untuk memastikan media sosial ini diaplikasikan sepenuhnya oleh masyarakat di Malaysia untuk memacu negara ke arah negara yang lebih maju. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Izzati Najwa binti Razwan, memegang nombor matriks I193041120. Isi bagi kesan gejala COVID-19 dalam pembangunan tamadun manusia dari aspek teknologi ialah kesan kesedaran dan kawalan sosial melalui platform media. Okey, baik. Media sosial ini merupakan jaringan sosial di mana setiap orang boleh membuat
laman web secara peribadi, kemudian berhubung dengan rakan-rakan untuk berkongsi maklumat dan berkomunikasi. Antara contoh platform media yang terkenal pada masa kini seperti Facebook, YouTube, Telegram, Twitter, blog, Instagram dan banyak lagi. Okey, baik. Untuk kesan-kesan kesedaran dan kawalan sosial melalui platform media, yang pertama, masyarakat lebih mengetahui kelebihan dan keburukan dalam penggunaan aplikasi sosial. Misalnya, masyarakat dapat mengawal aplikasi sosial itu dengan lebih baik. Seperti masyarakat itu dapat membahagikan masa penggunaan aplikasi dengan meluangkan masa dengan anak-anak. Seterusnya, masyarakat mengambil langkah untuk lebih berhati-hati dalam berkongsi maklumat peribadi di akaun media sosial. Kerana pada zaman kini, ramai orang yang tidak dikenali akan menyamar untuk menjadi scammer dan akan menipu masyarakat yang berkongsi maklumat itu tadi, dan masyarakat itu akan tertipu. Maka disebabkan itulah tidak boleh berkongsi maklumat dalam media sosial ini. Okey, selanjutnya masyarakat lebih cakna terhadap perkara-perkara yang benar dengan perkara-perkara yang tidak benar sebelum berkongsi maklumat itu. Kerana masyarakat perlu mencari kesasihan dalam perkara itu sebelum berkongsi dengan masyarakat yang lain. Seterusnya, masyarakat juga tidak mudah terikut-ikut dengan trend masa kini yang ke arah yang tidak baik. Jika masyarakat itu mengawal kawalan ini dan mempunyai kesedaran dalam media sosial, masyarakat akan tidak mudah terikut-ikut dengan trend pada masa kini yang tidak baik. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Atika binti Nur Hisham, nombor matrik I20104537. Seterusnya adalah kesan rangkaian internet dapat memudahkan komunikasi jarak jauh. Secara amnya, komunikasi jarak jauh sering dikaitkan dengan keluarga dan sahabat anda yang jauh di mata, dekat di hati. Rata-rata responden bersetuju bahawa dengan adanya rangkaian internet dapat memudahkan segala urusan dan menyelesaikannya dengan pantas hanya di ujung jari. Terdapat banyak kesan-kesan positif dan antara kesan positif dari segi pendidikan ialah pengajaran dan pembelajaran tetap dapat berjalan dengan efektif dan efisien walaupun ia tidak dapat dilakukan secara bersemuka. Latihan pelajar pula boleh dihantar melalui soft copy dan dapat dihantar tepat pada masanya. Yang kedua, perbincangan antara guru dan murid dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dengan adanya aplikasi yang menggunakan rangkaian internet seperti Google Meet. Selain itu, dari segi pekerjaan pula, terdapat pelbagai aktiviti yang dapat dijalankan, contohnya seperti syarikat-syarikat boleh melakukan temu duga yang lebih fleksibel serta menjimatkan masa dan tenaga secara atas talian. Dalam era pandemik ini, kebanyakan peniaga telah meluaskan perniagaan mereka dengan menggunakan media sosial dan sudah tentulah pembayaran juga dibuat melalui online banking bagi memudahkan urusan jual beli. Secara tidak langsung, dengan adanya rangkaian internet ini dapat mengelakkan daripada virus terus tersebar dan memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Atira binti Maisa, nombor matrik I193041118. Baik, saya akan menyambung pembentangan rakan saya tadi. Isi saya ialah penggunaan platform sumber terbuka menerusi teknologi kini. Melalui teknologi kini, kita akan memperoleh pengetahuan baru. Melalui teknologi moden kini, masyarakat boleh mempelajari ilmu baru seperti memasak, berkebun, pengurusan keuangan, maklumat kesihatan, cara pemakanan dan kaedah senaman dengan menggunakan media sosial. Misalnya melalui YouTube dan TikTok. Selain itu, melalui teknologi kini juga, masyarakat akan memperoleh bahan bacaan melalui teknologi moden. Dalam era serba canggih ini, masyarakat juga tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan bahan bacaan. Hal ini kerana ianya boleh dicapai dengan mudah dan pantas melalui telefon bimbit sahaja. Misalnya seperti kitab suci mengikut agama masing-masing,
Bukan itu sahaja, malah mereka juga boleh mendapatkan bahan bacaan seperti novel dan akhbar melalui telefon pintar sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanisa binti Shahabuddin, I193041110. Saya akan menyambung perbincangan pada kesan negatif gejala COVID-19 dari segi aspek teknologi. Peningkatan dan perkembangan teknologi tanpa wayar yang pesat di kalangan etnik masyarakat dapat meningkatkan kemampuan penghantaran data dan maklumat berskala yang lebih besar dalam masa yang lebih singkat. Tambahan pula, dengan situasi pandemik sekarang yang rata-rata etnik masyarakat lebih banyak menghabiskan masa di rumah dan tahap kekerapan penggunaan media massa adalah lebih tinggi berbanding dengan sebelumnya. Walau bagaimanapun, perkembangan teknologi yang pesat ini juga mempunyai cabaran tersendiri dan masyarakat perlulah dididik agar tidak terus hanyut. Oleh itu, saya telah menggariskan beberapa kesan negatif penggunaan teknologi dalam pembangunan hubungan etnik khususnya di Malaysia, iaitu yang pertama adalah pengaruh multimedia terhadap tingkah laku. Yang kedua adalah jenayah cyber. Yang ketiga adalah penyebaran berita palsu ataupun maklumat yang diterima tidak ditapis terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah tahap IQ seseorang itu menjadi lemah kesan daripada penggunaan teknologi secara berlebihan. Beralih kepada poin yang pertama, kesan negatif multimedia terhadap tingkah laku seksual berisiko mempengaruhi minda dan akhlak masyarakat, terutama kepada golongan remaja. Informasi seksual daripada media cetak dan media elektronik yang lain juga membawa pengaruh yang negatif kepada tingkah laku seksual. Terdapat pelbagai bahan pornografi daripada majalah, VCD, DVD, telefon pintar maupun televisyen yang boleh mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku masyarakat. Contohnya, apabila seseorang itu terpengaruh dengan paparan yang disediakan daripada media sosial, seorang itu akan hilang pertimbangan dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syarak seperti berlakunya seks sebelum nikah. Ianya memberi kesan kepada si pelaku lelaki maupun pelaku wanita tersebut. Hal ini kerana kemungkinan perempuan itu akan hamil tanpa berkahwin dan berlakunya perubahan bentuk fizikal kerana mengandung, sejurus menyebabkan perempuan itu berasa malu, menghidapi masalah tekanan daripada keluarga dan rakan-rakan dan masyarakat sekitar. Perkara itu mengganggu emosi, dan fikiran perempuan itu sehingga mungkin akan bertindak untuk memudaratkan dirinya sendiri seperti menggugurkan kandungan, bunuh diri maupun lari dari rumah. Yang mana kita tahu, sebahagian besar kes pembuangan bayi adalah berpunca daripada kehamilan sebelum nikah. Manakala bagi pihak si lelaki pula mungkin akan menjadi semakin tidak terkawal lalu mengamalkan amalan seks bebas. Mereka juga akan terdedah kepada pelbagai penyakit yang berbahaya seperti AIDS atau sifilis. Masalah sebegini adalah berpunca daripada penyalahgunaan multimedia dan apabila dibiarkan secara berterusan akan merosakkan institusi kekeluargaan dan masa depan generasi negara. Justru, remaja perlu mempunyai pegangan agama yang kuat, menghargai institusi keluarga yang dimiliki, serta melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum untuk mengisi masa lapang dan mengelakkan diri daripada terlibat dengan aktiviti yang negatif. Setiap individu remaja bertanggungjawab untuk menjaga maruah mereka sendiri demi masa depan yang sempurna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmina binti Azhar, nombor matrik I20104438. Okey, saya akan teruskan dengan kesan aspek teknologi iaitu jenayah cyber. Okey, apakah itu jenayah cyber? Jenayah cyber adalah jenayah yang melibatkan penggunaan komputer dan rakaian. Ia terdiri daripada unsur penipuan, pengubahsuaian data, pencurian maklumat dan sebagainya. Okay, faktor terjadinya jenayah cyber yang pertama ialah kemunculan internet sebagai alat komunikasi yang cepat, iaitu maklumat di dunia cyber tidak dikawal oleh mana-mana organisasi maupun individu kerana berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Okay, yang kedua, penggunaan perbankan online secara meluas, iaitu aplikasi pembayaran melalui atas talian mendapat tempat di kalangan masyarakat pada waktu kini. Okey, kesan terjadinya jenayah cyber yang pertama, kerugian wang. Sebagai contoh, penjenayah menipu dengan skim cepat kaya yang menyebabkan masa mengeluarkan modal yang banyak. Yang kedua, penyebaran maklumat palsu. Contoh pada waktu kini, penyebaran maklumat tentang COVID-19 menyebabkan berlakunya kerisauan masyarakat pada waktu ini. Okey, yang ketiga, menggugat kestabilan negara. Okey, hal ini kerana kebebasan komunikasi berpotensi meningkatkan perselisihan faham yang mencetuskan konflik dalam dan luar negara. Okey, langkah pencegahan yang pertama ialah memberi kesedaran, iaitu mengadakan kempen bagi menerapkan pengetahuan jenayah cyber kepada masyarakat umum. Yang kedua, ibu bapa perlu pantau anak-anak dalam penggunaan internet agar tidak ditipu di laman sosial. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Siti Syakira binti Muhammad Razmi, nombor matrik I20104375. Kini tibalah giliran saya pula untuk menjelaskan tentang kesan negatif pada teknologi yang menjadi tular pada masa kini ialah wabak penyebaran berita palsu. Seperti yang kita tahu, penyebaran berita palsu ini memberi impak yang besar kepada masyarakat dan negara. Antaranya ialah mengancam keselamatan dan kesejahteraan negara dan menggugat perpaduan antara keharmonian kaum. Hal ini demikian kerana masyarakat akan berpecah belah dan mereka saling menyalahkan sesama sendiri dan secara tidak langsung ia membuka peluang kepada pihak musuh apabila mengetahui kelemahan sesebuah masyarakat kerana tidak mempunyai nilai kerjasama. Dan yang kedua, mengubah pemikiran dan kelakuan masyarakat. Ini dapat kita buktikan apabila pada mula-mula negara kita dikhabarkan untuk menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih dikenali dengan PKP, yang mana ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan bahawa masyarakat tidak dapat keluar langsung dari rumah mereka, sedangkan belum ada keputusan muktamad daripada pihak berkuasa, menyebabkan masyarakat bertindak melulu sehingga timbulnya isu panic buying. Akhir sekali, menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan dalam masyarakat serta menjejaskan reputasi dalam masyarakat dan negara. Secara tidak langsung, ia menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada pemerintah dan bagi mereka, pihak atasan tidak mengambil tindakan yang sewajarnya kepada individu yang berkenaan. Kesimpulannya, wajarlah kepada kita sebagai pengguna teknologi yang bijak untuk menyimak terlebih dahulu tentang kesahihan sesuatu berita sebelum berkongsi kepada orang ramai. Dan jadikanlah tidak pasti jangan kongsi sebagai slogan kata untuk kita terus tidak menyebarkan berita palsu. Sekian, terima kasih. Saya Nur Aliza binti Muhammad Tarmizi, nombor matrik I20104479. Okey, sekarang kita pergi kepada poin negatif di mana kita ingin membahaskan mengenai IQ seseorang itu menjadi lemah apabila bermain dengan teknologi, yang di mana kita lihat pada situasi sekarang ini iaitu situasi kekangan COVID-19 ni lah. Okey, kita lihat kepada kesan yang pertama iaitu apabila kita bermain dengan teknologi seperti gadget ini, dia akan menyebabkan penguasaan bahasa yang lemah
dan dia tidak memahami bahasa tubuh dan kekurangan kemahiran apabila bermain dengan selalu kita bermain dengan gadget ni. Okey, sebab itu ibu bapa perlu peka terhadap teknologi untuk kanak-kanak. Spesifiknya untuk kanak-kanak lah. Okey, yang kedua adalah kekurangan daya fikir secara kreatif dan kritis dan tidak dapat mengeluarkan idea-idea yang bernas dan bermanfaat, dan gaya berfikir aras tinggi juga tidak dapat dikeluarkan lah. Okey, yang ketiga adalah pertumbuhan motor kasar dan motor halus kanak-kanak juga terbantut apabila kita memberikan gadget terlalu lama kepada anak-anak. Dan yang keempat akan menyebabkan kerangsangan otak dan otak menjadi lemah dan membuatkan seluruh panca indera diproses dengan lambat. Itu daripada kesan daripada kita melihat teknologi seperti gadget terlalu lama, seperti anak-anak bermain dengan internet, bermain game, selalu lihat YouTube di dalam gadget dan lain-lain lagi lah. Dia punya kesan terhadap IQ seseorang tu. Okey, kita lihat kepada cara nak tangani IQ yang lemah ni lah. Okey, yang pertama adalah ibu bapa perlulah menghadkan penggunaan gadget dan kerap berkomunikasi dengan anak-anak dalam persekitaran yang lebih natural, dan dia berteraskan komunikasi verbal itu secara umum lah, yang di mana ia boleh diterapkan di rumah seperti meneroka perkara baru, contohnya seperti meneroka alam, persekitaran, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya lah, supaya otak anak ni dapat berfungsi dengan baik. Supaya anak-anak juga dia tidak leka bermain gadget, game dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah ibu bapa boleh mengalihkan perhatian anak-anak dengan membelikan permainan yang boleh merangsang daya fikiran otak. Contohnya ibu bapa membelikan mainan Lego atau Play-Doh yang boleh merangsang pemikiran anak-anak. Seperti contoh kita bermain sambil-sambil tengok TV tu, kita bermain dengan anak-anak dan melakukan kreativiti tersendiri, anak-anak tersendiri. Apabila anak-anak ni dia melakukan kreativiti tersendiri, jadi ibu bapa boleh puji anak-anak supaya mereka merasakan benda itu dihargai dan mereka semangat bergembira untuk melakukan lagi dan bermain berulang-ulang kali. Okey, sampai di situ saja. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, setiap individu perlulah cakna dengan situasi yang berlaku di sekeliling mereka. Misalnya mengikuti perkembangan teknologi moden yang semakin maju pada masa kini. Hal ini kerana apabila seseorang individu itu tidak mengikuti perkembangan teknologi moden, ianya akan menyukarkan urusan harian individu tersebut. Bukan itu sahaja, bahkan pihak yang bertanggungjawab juga perlulah memberi pendedahan mengenai penggunaan teknologi moden dalam urusan harian kepada setiap golongan masyarakat. Hal ini penting bagi memastikan hasrat negara ke arah negara maju setanding dengan negara-negara maju yang lain dapat direalisasikan. Sekian daripada kami. Terima kasih.